Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton live pada petang ni. Pagi tadi saya ada live, cuma ada masalah teknikal sikit, jadi saya terpaksa end live. Jadi saya sambung pada petang ini. Apa khabar semua? Adakah masih tengah rehat lagi? Adakah masih tengah makan lagi? Yang mana tengah makan, bolehlah tengok live ni sambil-sambil makan. Hari ni saya nak bercerita kata simple sahaja berkenaan antara syarat-syarat tanah yang lulus sekiranya kita nak buat loan. Especially kepada penjawat awam yang nak bina rumah, nak buat pinjaman dengan LPPSA. Yang mana nak buat bank juga sama juga. Jadi saya akan terangkanlah poin-poinnya sekejap lagi. Sambil-sambil tu yang mana tonton live ni boleh like dan share ya. Boleh like dan share. Simple saja. Kita nak cerita berkenaan dengan syarat tanah yang lulus. Sebab kalau ikutkan ramai yang ada tanah. Ramai yang ada tanah dan ramai juga yang nak bina rumah. Tapi belum tentu lulus kalau nak mohon loan. Belum tentu lulus. Jadi apakah syarat-syarat yang boleh lulus sekiranya kita nak submit loan? Sebab saya tahu memang ada ramai yang ada tanah. Kadang-kadang tanah pusaka, tanah yang mak ayah bagi kan. Yang mana kena pecah bahagian dulu, kena pecah lot dulu. Tambahan pula ada sekatan kepentingan, tak boleh nak tukar nama dan sebagainya. Yang mana tengah makan boleh teruskan makan sambil tengok live ni. Kita straight to the point lah. Yang pertama sekali kepada anda yang nak mohon loan. Kalau nak buat cash tak apa. Kalau ada masalah tanah tak apa, kita boleh adjust. Tapi kalau nak mohon loan memang tak boleh adjust. Memang kena follow lah apa requirement yang ditetapkan. Yang pertama sekali, geran tanah mesti atas nama kita sendiri. Geran tanah mestilah atas nama kita sendiri sebagai pemohon. Jadi yang mana penjawat awam, yang mana tanah, kalau ikutkan ikut mulut mak bagi dekat kita. Mak bagi kat kita tanah kita lah. Tapi dalam geran tu nama mak lagi. Tidak boleh submit. Kena nama kita sendiri dulu. Maksudnya kena balik kampung. Maksudnya tukar dulu nama mak tu kepada nama kita. Barulah kita boleh submit. Itu yang pertama lah. Tetapi kalaulah yang mana nak mohon secara bersama dengan suami, boleh. Maksudnya secara bersuami, loan bersama, joint loan. Joint loan dengan LPPSA. Joint loan LPPSA bersama suami ataupun isteri, boleh. Jadi nanti kena masukkan kedua-dua namanya. Kedua-dua namanya. Seterusnya status tanah ataupun syarat tanah perlulah berstatus kediaman. Syarat tanah perlulah berstatus kediaman. Kalaulah status pertanian, mestilah segera tukar di pejabat tanah. Kita ada soalan, loan LPPSA loan ni kira komitmen dalam payslip atau kira gaji pokok? Loan LPPSA sekarang ni kira komitmen yang ada dalam payslip sahaja. Maksudnya termasuklah yang gaji pokok dengan ada allowance yang ambil kira macam allowance tetap, ITP, ITK dan juga KOLA. Allowance lain tak ambil kira. Kemudian kita kena tolak pula dengan komitmen yang sebelah kanan tu. Komitmen sebelah kanan tu kena tolak lah. Contoh ada apa? Ada daripada angkasa, ada penolakan lain-lain kena ambil kira. Berbeza dengan bank, dia ambil kira komitmen di luar payslip. Contoh, ada berapa biji kereta, ada hutang PT-PTN, kredit kad dan sebagainya. Kira mudah lah kalau kita nak mohon loan LPPSA ni, kira mudah. Seterusnya kalau ada soalan lain boleh terus ajukan di ruangan komen ni. Nanti saya akan jawab. Kita dekat poin mana tadi? Kita di poin kedua. Status tanah mestilah tukar kepada kediaman. Nak tahu sebab apa? Sebab bila kita nak gadai
apabila kita nak gadai tanah kita ni, mestilah bahagian pembiaya. Pembiaya tu adalah LPPSA lah. Sudah pasti dia nak status kediaman. Sebab apa? Sebab ada kata jadi apa-apa, kata pegang pajakan tu adalah yang bernilai tinggi. Sebab kalau status pertanian. Tetapi yang mana ada perancangan bina rumah, ada istimewanya untuk penjawat awam. Sekiranya tanah tu status pertanian, anda pergi tukar syarat di pejabat tanah, anda akan dapat satu resit kuning, resit yang menyatakan bahawa anda telah tukar syarat. Tetapi tapi geran tersebut belum keluar lagi secara official. Geran tersebut belum keluar lagi. Apabila dah masuk stage loan, dah boleh submit. Submit dengan resit tersebut. Maksudnya LPPSA dah boleh terus proses lah. Maksudnya ada bukti yang anda telah pun ubah syarat. Mungkin kena tunggu beberapa minggu sahaja lagi, macam tu lah. Okey, jadi no problem. Submit dengan geran yang pertanian, tetapi ada resit yang buktikan kita telah pun ubah syarat. Cuma terlalu lama lah sikit nak tunggu. Biasanya proses dia ambil masa dalam 6 bulan macam tu. Okey, dia bergantung juga. Ada kes cepat, ada kes lambat. Okey, dan kemudian yang mana nak bina rumah, kalau boleh cek dahulu keluasan tanah tu mestilah sesuai dengan bajet yang kita nak. Contohnya kalau kita bajet besar tapi tanah tu sempit, tak boleh nak bina rumah, so dapatkan advice daripada yang tahulah. Contoh kalau anda nak tahu daripada kami, hubungi pegawai kami untuk dapatkan advice. Contohnya bajet saya 300,000, sesuai ke dengan tanah saya ni, boleh buat 300,000, rumah setingkat ke, rumah 2 tingkat ke. Kejap. Okey, ni adalah contoh contoh pelan lokasi tanah. Jadi di bahagian ni sangat penting. Anda kata anda ada konsak dengan mana-mana bahagian pegawai khidmat pelanggan, boleh hantarkan geran di helaian ketiga ni. Ni orang panggil helaian ketiga lah. Okey, ni helaian ketiga. Sebab apa? Sebab kami akan kirakan, maksudnya kami akan plot tanah anda mengikut bacaan bearing ni, berapa bukaan yang boleh buat dan berapa panjang yang boleh buat. Kalau kita tengok dengan mata kasar kita, memang nampak muat lah. Kena tengok juga, kena kira betul-betul. Sebagai contoh, tanah tu pula dekat tepi jalan besar, betul-betul tepi jalan besar. Kita rasa okey lah, rasa rumah tu boleh buat. Tapi bahagian maksudnya kalau kita nak submit kepada PBT, dia ada requirement dia. Kalau tepi jalan besar kena tolak at least 40 kaki. 40 kaki tak silap saya. Cuma kena check lah. Kena check balik dengan setiap majlis daerah masing-masing. Tapi biasanya kena tolak at least 40 kaki di bahagian hadapan. Jadi kalau tolak 40 kaki, kiri kanan 20 kaki, berapa dah tu tolak semua. Jadi yang layaknya berapa ribu keluasan, tak tahulah keluasan rumah. Jadi yang mana ada perancangan bina rumah, boleh hantarkan kata ni plan lokasi tanah ni untuk kami kirakan panjang dan lebar tanah, panjang dan lebar luas rumah yang boleh buat berapa. Okey, jadi untuk maklumat tanah ni boleh refer lah, kena confirmkan juga ni, sebab sebelum ni kita ada kes nombor lot ni berbeza dengan nombor lot kat dalam ni. Nombor lot dekat sini, nombor lot dekat atas ni berbeza dengan nombor lot dekat dalam petak pelan tanah ni. Jadi dia 2 kali pergi pejabat tanah, berbeza-beza. Jadi kena check lah juga maklumat tanah ni. Okey, seterusnya tadi kita point ketiga. Seterusnya kita kena pastikan tanah tersebut tiada sekatan. Okey, sebab ada banyak tanah yang ada sekatan. Sebagai contoh, sekatan tak boleh pindah milik. Tak boleh pindah milik atau tukar nama dalam tempoh tertentu. Jadi kalau anda beli tanah tersebut, lepas tu mungkinlah kalau kita tanpa ilmu kan, kita beli tanah tersebut, kita just bayar secara cash dan sebagainya. Sampai masa nak tukar nama,
tuan tanah tu buat-buat tak tahu. Saya tak tahu, tak boleh nak tukar nama. Kenalah tunggu sampai tempoh berapa. Contoh, kena tunggu sampai tempoh 5 tahun ke 10 tahun ke. Ada tempoh-tempoh tertentu. Jadi, kalau kita nak beli tanah, kena ada ilmu juga. Kita tak boleh pakai beli. Kena check benda ni. Nak refer cek Google pun boleh. Tapi, saya tak sarankan lah kalau nak refer sekadar Google sahaja. Kalau boleh, tanya dengan orang yang berpengalaman dan memang dalam bidang ni. Okey, seterusnya yang mana nak buat loan, tak kira lah loan LPPSA ataupun loan bank, pastikan dalam lot tanah anda tu tak ada binaan rumah. Biasanya mak ayah kita ni bagi tanah kepada kita, dalam lot tersebut ada rumah mak ayah. Walaupun kecil ke besar ke, tak boleh. Dia tak boleh ada apa-apa binaan atas tanah tersebut. Kalau tidak memang tak lepas buat loan ataupun kena roboh. Kena roboh binaan tersebut. Kena roboh dahulu binaan tersebut. Memang tak boleh apa-apa binaan. Ada apa-apa binaan, kena clear, kena kosong. Okey. Maksudnya kena pastikan tanah tersebut adalah tanah kosong. Okey, kejap mana soalan. Kalau saya ada tanah tapi saya tak ada duit nak bina. Umur dah 55, nak buat loan kena urus sendiri ataupun mahligai impian. Maaf ya puan, saya betulkan kami bukan mahligai impian sebab ramai juga yang tertukar. Kami adalah mahligai idaman. Sebab ni sajalah cerita. Ada yang datang walk in ke office, dia bagi tahu dia ada deal dengan mahligai impian, tapi datang ke office mahligai idaman. Bukan. Kami bukan mahligai impian, kami adalah mahligai idaman. Company yang berbeza. Sebab kita takut ada konflik apa-apalah yang timbul nanti. Okey, umur dah 25. Puan kerja kerajaan ke macam mana? Puan kerja kerajaan belum pencen ke? Dah pencen ke? Kalau nak bina secara cash tak ada duit, kalau kerja kerajaan boleh buatlah sebelum pencen. At least 1 tahun sebelum pencen kena buat. Tapi kena check semakan dahululah lepas berapa. Okey. Area Marang Terengganu kami cover. Kami cover di seluruh area, bukan Malaysia tapi seluruh kawasan di Kelantan dan juga Terengganu. Kami cover Kelantan kecuali Gua Musang lah. Kecuali Gua Musang dan Terengganu kami cover sampai hujung Kertih sana pun kami cover juga. Nanti Cik Azri boleh hubungi pegawai khidmat yang in charge di bahagian Terengganu. Okey, jadi yang mana nak bina rumah dengan loan LPPSA ni, kena semak teliti. Jangan malu-malu, boleh berhubung dengan pegawai kami untuk dapatkan advice yang sebaiknya. Okey, kalau ikutkan banyak dah kelebihan yang diberikan oleh penjawat awam. Antaranya macam tadi, status pertanian, boleh submit. Andai kata ada resit yang ubah syarat. Dan satu lagi, andai kata anda nak buat pinjaman LPPSA akan dapat 100% pinjaman, tak sama dengan pihak bank. Maksudnya pembiayaan bank, dia hanya akan dapat 90% sahaja. Contoh kalau nak buat pinjaman sebanyak 300,000, dapat 90% sahaja daripada 300,000. Kalau dengan LPPSA akan dapat penuh lah. Jadi tak perlu kata kita nak cari deposit. Tak perlu wang deposit dan sebagainya. Okey, dan selebihnya kelebihan dia adalah kata interest. Kadar tetap faedah dia adalah 4% tetap. Berbeza dengan bank antara 3 hingga 7%. Okey, dulu pernah sampai maksimal 7%. Sekarang ni main dalam 3 lebih. 3.2, mula daripada 3.2, ada yang 3.5, ada yang 3.7. Kena check lah dengan bank. Jadi benda ni dia ikut dengan ekonomi kita. Kalau tak tentu mungkin akan naik lagi lah. Macam sekarang ni meningkat. Makin lama makin meningkat. Yang tu adalah bank negara lah yang tetapkan. Okey, pinjaman kedua LPPSA berapa persen dapat? Okey, mudahnya kalau nak kira pinjaman kedua LPPSA, kalau kiraan saya dia macam ni. Dulu pinjaman pertama berapa ratus ribu, kita semak kelayakan sekarang dan tolak dengan pinjaman dahulu. Contoh kalau kita semak pinjaman sekarang adalah lepasnya adalah 300,000
Pinjaman sekarang adalah lepas sebanyak 300,000 dan kena tolak dengan pinjaman yang terdahulu 100,000. Jadi yang layak sekarang hanyalah RM200,000. Okey. Kalau ikut kiraan saya macam itulah. Kena tolak dengan pinjaman pertama. Tapi syaratnya kena habis bayar dulu. Syarat dia kena habis bayar dulu pinjaman pertama, baru boleh buat pinjaman kedua. Walaupun habis bayar, tetap kena tolak dengan pinjaman pertama. Okey, menjawab soalan Encik Muhammad Arif. Okey. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya di ruangan komen ni. Okey, kita lebih kepada Q&A lah. Sebab saya pun tak tahu nak ceritakan apa. Okey, untuk tempoh pinjaman. Untuk tempoh pinjaman, kalau LPPSA dapat maksimal sekarang ni 35 tahun. Kalau pinjaman kedua, hanya 30 tahun sahaja, Encik Muhammad Arif. Tak boleh buat 35 tahun dah. Kalau dulu buat 35 tahun, kalau pinjaman kedua, boleh 30 tahun ke bawah. Okey. Okey, sangat berbezalah antara LPPSA dan juga bank. Kalau ikutkan memang banyak kelebihan kepada LPPSA. Okey, bank pun tak ada masalah, okey juga. Cuma dari segi payslip kita kena jaga betul-betul lah. Make sure kata nama kita bersih, tak ada secret dan sitos. Dari segi komitmen pun kita jaga. Anda kata ada komitmen kereta, bayar tu on time. Tak adalah bulan ni bayar, bulan tu tak bayar. Kita kena jaga dari segi kredit dia tu. Okay. Dan dari segi bank, dia kira komitmen di luar payslip dan juga dia tolak dengan cost of living. Kalau di Kelantan ni dia depends kepada bank, ada yang tolak 1,500, ada yang tolak 1,000. Saya tak sure lah, kena check, depends bank. Tambahan dengan kalau yang nak pinjam tu adalah suami, mungkin tinggi sikit kos dia. Kalau isteri yang nak buat loan, rasanya rendah sikit komitmen cost of living dia tu. Jadi kena check dengan bank pula. Sangat details. Kalau anda nak check, nak selamat kelayakan dengan bank, boleh inform. Tapi saya akan, ibarat macam saya ni orang tengah, saya kena check pula dengan panel bank supaya dapat kata anggaran yang betul. Takut kita bagi anggaran yang salah. Tapi kalau nak tahu kelayakan pinjaman dengan LPPSA, boleh maklum pada saya sebab saya boleh direct access dengan kalkulator LPPSA. Okey. Terima kasihlah kalau faham. Okey, seterusnya ada soalan lagi ke? Okey. Bina rumah atas tanah sendiri, apa syarat untuk loan LPPSA? Okey, bina rumah atas tanah sendiri, bila kita nak loan LPPSA ni, make sure kita ada dokumen-dokumennya. Yang pertama, ni adalah proses bina rumah atas tanah sendiri. Okey, dia agak mirror lah sikit sebab kita tunjuk melalui sini. Yang pertama adalah pelan lantai. 2D ni adalah pelan lantai. 3D, working drawing, sebut harga. Submission kepada working drawing ni tadilah. Pelan detail kita akan submit kepada majlis daerah dan masuk loan. Jadi apa yang proses atas ni adalah kita proses atas ni adalah sebab kita nak kelulusan daripada majlis daerah. Sebab bila kita nak mohon loan LPPSA, kita kena bagi pelan yang diluluskan ni. Kita kena bagi pelan yang diluluskan ni. Dan syarat terbaru LPPSA pula, selepas lulusnya pelan ni, kita kena lantik juru ukur. Kita kena lantik juru ukur untuk pengesahan lot. Walaupun kita dah tahu dekat mana batu penanda dekat tanah kita, kena ada pengesahan lot. Sebab yang kita tahu tu belum tentu betul. Kena pengesahan daripada juru ukur juga. Sebab banyak kes, sangat banyak kes lah yang berlaku. Rupanya terbuat di atas tanah orang lain. Rupanya bila kita nak bina rumah orang tu, tanah dia rupanya orang lain dah bina rumah. Jadi tak boleh nak bina. Jadi sekarang ni syarat wajib ada kena lantik juru ukur untuk dapat pengesahan lot. Kalau tanah tak pernah banjir, bagi pendapat tuan tanah tu kena tambun. Tanah nak buat rumah. Okey, kalau tanah tak pernah banjir, bagi pendapat tuan tanah tu kena tambun. Sebenarnya kalau tanah tak pernah banjir,
tak perlu tambun dah. Tapi kalau nak cantik lagi lah, kata kita nak elak daripada air bertakung, hujan yang kita expect depan hari kan, kalau hujan tak berhenti-henti, mesti ada air bertakung juga. Bolehlah kalau nak tinggikan sikit, nak tambun sekaki ke, boleh. Okay. Sama ada nak tambun ataupun nak tinggikan bing pun boleh. Maksudnya nak tinggikan rumah tu. Nak tinggikan rumah pun bolehlah. Air tu akan kata elaklah daripada air masuk ke rumah. Potong cerita puan. Modal ataupun berapa modal kena ada untuk proses yang puan cerita tadi? Okey, Cik Muhammad Arif ni daripada mana? Cik Muhammad Arif ni lokasi dekat mana? Okey. Ni adalah proses bina rumah atau tanah sendiri. Maksudnya ni adalah saya tunjuk ada 7 proses lah. Okey, antara daripada awal pelah lantai tu, ni adalah pelah lantai lah. Pelah lantai sehingga submission. Pelah lantai sehingga submission ni, kalau dengan Mahligai Idaman kami ambil sebanyak 6,500. Ini hanyalah untuk kos plan. 6,500 ni adalah untuk kos plan. Di mana dia termasuk dengan kos plan, kos majlis daerah dan kos arkitek. 6,500 tu dia fix. Andai kata keluasan 2,000 kaki ke, 1,008 ke, 4,000 kaki ke, even nak buat 8,000 kaki ke, kita fix lah sebanyak 6,500. Okey, kemudian ni adalah kos plan. Apabila kita dah lulus plan, ada melibatkan kos juruukur, standby lah. Andai kata kita dah tahu batu penanda pengasahan dia mungkin dalam 1,000 ataupun 800 ke 1,000 macam tu, saya tak pastilah, kena check dengan juruukur. Sebab dia mungkin ada berbeza-beza juga. Kalau lah kita tak tahu lagi batu penanda dia, mungkin agak mahal sikit kos dia. Okey, kemudian masuk loan ni, dia melibatkan dengan kos lawyer pula. Kos lawyer dia biasanya 3% daripada harga kos rumah, harga pembiayaan, harga yang kita nak pinjam. Contoh kalau kita nak pinjam 400,000, 3% daripada 400,000. Dan biasanya kos lawyer ni dia boleh absorb masuk dalam loan. Cuma kos awal tadi kena sedia secara cash. Sebab dia melibatkan kos awal dia sebelum loan. Jadi yang ni kena secara cash lah. Kos awal. Yang kos lawyer tadi biasanya majoriti lah memang orang masuk dalam loan. Okey, jelas ya. Tu adalah antara kos yang terlibat lah dalam proses-proses nak bina rumah. Yang mana nak dapat secara detail lagi, boleh tekan link, saya akan terangkan secara detail lagi lah. Mungkin anda nak tahu lebih detail part mana, part tanah ke, part proses ke. Sebab macam ni, sebab ramai yang nak bina rumah tapi dia tak tahu proses. Dia anggap mudah lah proses tu, mungkin sekejap je anda kata lantik kontraktor terus masuk loan. Tak macam tu. Yang tu beli rumah yang sudah siap. Berkenan je rumah tu ataupun berkenan je dengan tapak tu, kita terus bayar deposit, terus masuk loan. Yang ni bina rumah atau tanah sendiri memang agak sakit kepala sedikit lah, sebab banyak proses yang terlibat. Anda kata mula sekarang bulan 8, masuk loan maksudnya start projek no tahun depan. Mungkin tengah tahun lah baru start, ataupun awal tahun macam itulah. Awal tahun baru start projek. So dia makan masa. Jadi sebab itulah yang mana ada tanah, status pertanian ataupun belum tambun ataupun dalam proses tambun, dah boleh mula proses ni. Tak perlu nak tunggu sebab nanti dia double. Jadi kita tunggu, kita habiskan masa untuk tunggu tunggu lulus syarat tu, lulus syarat pertanian kepada kediaman tu dah 6 bulan. Lepas tu nak tunggu benda ni pula 6 bulan sebelum nak masuk loan. Jadi double berbazir masa, kos pun dah double naik. Kos bina rumah tak dapat dah seperti hari ni. Saya bagi contoh lah, sebab harga makin lama makin mahal. Tak ada lagi kan kita jumpa harga makin lama makin murah. Okey, itulah. Okey, terima kasih kepada yang menonton ni. Mungkin semua baru lepas makan ni kan. Baru lepas kenyang, bolehlah tengok live ni sedikit. Ilmu lah saya share kepada anda semua. Okey, antara proses pelah lantai sehingga proses submit PBT, ataupun saya ambil lah pelah lantai sehingga proses loan, mungkin dalam 5 hingga 7 bulan tuan dan puan. Lama. Pelah lantai sehingga loan ambil masa 5 hingga 7 bulan. Sebab LPPSA
ambil masa dah 2 bulan. Dan majlis daerah dah 2 bulan. Kita ambil lah dekat situ 4 bulan. Ni melibatkan third party. Third party ni yang kita tak boleh nak control dia lah, sebab melibatkan pihak luar, bukan dengan kontraktor. Submission dengan PBT dan juga loan dah 4 bulan. Jadi ni antara kontraktor dengan klien lah. Pelan lantai sehingga quotation. Maksudnya kat sini ni antara masa daripada kontraktor, maksudnya ikut turn lah, ikut turn klien, dan juga lagi cepat confirmation lagi daripada klien, lagi cepatlah proses tu. Kalau lambat buat keputusan, lambat untuk decide, mungkin banyak perubahan dan sebagainya, makin lama, makan masa lah sikit. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya rasa saya dah menjawablah soalan daripada semua. Anda kata ada soalan, boleh terus ajukan di ruangan komen ni. Okey, jadi macam tadi saya ada bagi tahu geran tanah. Geran tanah ramai yang ada tanah tapi belum tentu lulus kalau nak submit loan. Jadi kena cek betul-betul geran tanah mestilah nama kita, keluasan tanah mestilah sesuai untuk kita nak bina rumah. Tak ada sekatan kepentingan, dan pastikan tanah tersebut adalah tanah kosong, tak ada binaan rumah. Dan pastikan tak ada nama 2-3, tak ada nama ramai, tak ada kata geran syarikat lah. Tak ada 2-3 nama. Nama kita seorang saja. Tak boleh submit dengan 2-3 nama. Okey. Status kediaman dan sebagainya. Okey. Boleh rujuk kepada saya lah untuk lebih details lagi. Kalau tanah 6,000 kaki, boleh ke 4 bilik tidur dapat bilik air? Dah boleh. Dah sesuai dah tu. Okey. Dan kita kena cek juga lokasi tanah tu. Kalau lokasi tanah tu dekat dengan tali air, rasanya anjakan yang anjakan yang kena tolak lebih kurang 60 kaki tu. Jadi kena cek lokasi-lokasi tanah tu dekat mana. Make sure lah sebelum beli tu elakkan beli tanah yang kata bila kita nak buat rumah kena tolak side back tu banyak. Kalau tepi tali air kena tolak sampai 60 kaki. Dah makan rumah lah tu. Kalau tepi jalan besar kena tolak sampai 40 kaki. Okey, kalau tanah lot sekalipun, kalau tanah lot pula. Kalau tanah corner lot, maksud saya kalau tanah corner lot kena tolak lebih kurang 20 kaki, 15 hingga 20 kaki. Okey. Okey, ada soalan lagi ke? Okey. Next live lah pula saya akan ceritakan topik apa boleh tak komen nak topik apa, nak tahu topik apa pula. Okey, yang saya bagi tahu tadi sama sahaja. Anda kata nak bina rumah dengan nak mohon loan, nak mohon loan dengan bank pun sama juga. Ada syarat-syarat dia. Tapi kalau nak mohon loan dengan bank, sekiranya tanah anda berstatus pertanian, bila nak submit loan kena tunggu geran yang official keluar. Baru boleh submit loan. Berbeza dengan LPPSA, boleh submit dengan geran yang tak keluar lagi. Maksudnya geran yang status pertanian. Tak perlu tunggu. Hanya selitkan dengan resit sahaja. Resit tu yang membuktikan kita telah pun ubah syarat tersebut. Okey. Puan yang tolak 20 kaki tu untuk rizak jalan ke macam mana? Boleh jelaskan? Itu adalah side back. Dekat mana-mana pun memang kena tolak. Contoh untuk sebuah rumah di bahagian hadapan. Di bahagian hadapan kena tolak 20 kaki, di bahagian kiri 10 kaki, di bahagian kanan 10 kaki dan di bahagian belakang 10 kaki. Side back ni syarat mana-mana kata nak bina rumah dekat mana-mana pun memang macam tu lah. Itu adalah dengan tanah yang bukan tepi jalan besar dan sebagainya lah, tanah kampung. Biasanya 20 kaki di bahagian hadapan. Sebab tu kalau kita tengok ada ke tanah maksudnya rumah tu betul-betul dekat dengan pagar, tak boleh lah. Dia kena ada ruang juga. Adalah sebab-sebabnya anda kata berlaku emergency apa-apa, anda kata berlaku kebakaran apa-apa pun, kita ada ruang kata macam ruang emergency lah, kita nak lalu tu sebelah tepi tu, anda kata tak ada ruang, dekat mana kita nak lari. Tak boleh nak rapat sangat dengan rumah sebelah. Kita tak boleh nak rapat dengan orang sebelah. Okey, sangat bahaya sebenarnya. Kita nampak mudah benda ni tapi sangat bahaya lah.
kalau kita tak ikut requirement daripada majlis daerah. Yang result jalan tu macam mana puan? Yang result jalan tu dia kena tengok dari segi geran tanah tu pula. Ada jalan ke? Yang saya cerita tadi adalah side back. Yang result jalan tu kena tengok berdasarkan geran tanah. Perlu buat result jalan macam mana? Maksudnya ada jalan ke untuk akses ke tanah tersebut. Kalau tak ada, nanti kena apply lah. Banyak kes lah kita kena tengok pula lah, melibatkan ROW ke dan sebagainya. Contoh ada, contohnya macam tanah sawah. Kalau tanah sawah, tanah kita ni dekat tengah-tengah. Jadi kita tak ada laluan nak ke tanah kita. Jadi kita kena mohon ROW. ROW tu saya lupa lah apa stand for apa ROW. Okay, ROW adalah jalan untuk kita nak akses masuk lah, right of way. Okay, right of way. Jadi kita kena minta dengan tuan tanah. Tuan tanah daripada luar kita nak ke tanah kita tu, berapa lot yang terlibat, dengan lot-lot tersebut lah yang kita kena minta izin untuk kita nak lalu masuk. Kalau dia tak izinkan, kita kena pergi pejabat tanah lah. Agak panjang sedikit cerita ni. Okay, kalau tak ada jalan macam mana? Kalau tak ada jalan, kita kena tengok lah sesetengah ada dalam geran. Maksudnya di tapak, dekat tapak kita nampak tak ada jalan, tapi sebenarnya dah disediakan pun result jalan ataupun simpanan jalan. Cuma dekat tapak tu yang kita tak nampak jalan, orang tak buat jalan lagi. Tapi simpanan jalannya dah ada. Yang ni kena cek dengan pejabat tanah. Kena cek dengan pejabat tanah lah. Cuma biasanya tanah sawah ni biasanya memang ROW. ROW memang kata memang biasanya ROW lah. Kena buat ROW ni, kena apply. Kena apply dengan tuan tanah yang terlibat. Ada soalan lagi ke? Tadi saya dah ceritakan proses-proses ni secara ringkas. Kalau nak secara details, saya boleh ceritakan balik. Tekan link dekat atas tu untuk live ni. Saya akan ceritakan kepada anda lah. 2D ni adalah plan lantai, 3D ni adalah gambar rumah, working drawing ni adalah plan details, quotation ni adalah sebut harga. Sebut harga ni akan dibuat setelah setujulah dengan working drawing plan detail ni. Dan kita akan submit plan detail ni kepada majlis. Dah lulus daripada majlis baru masuk loan dan baru start projek. Jelas ya. Kalau start sekarang, kalau anda mula proses plan lantai ni sekarang, proses plan lantai ni pada Ogos, mungkinlah siap rumah pada 2024. Mungkinlah. Jadi lambat lagi tu, lambat lagi. Jadi mulalah sekarang. Yang ada perancangan bina rumah tu, mulalah segera sekarang. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Maksudnya anda kata yang mana layak, nak mohon loan, kata dah diberi keistimewaan untuk mohon loan dengan LPPSA, boleh mula sekarang. Kalau berbezalah kalau kita nak buat secara cash, kita faham mungkin tak cukup lagi duit kan. Kalau nak mohon loan, boleh mula sekarang. Sebab ada efek juga, ada kesan-kesan dia sekiranya kita lambat buat loan. Yang pertama adalah makin lama kita tangguh, makin tinggi insurans kita. Apabila makin tinggi insurans, bayaran balik setiap bulan tu tinggi. Contoh, kalau kita kira sekarang 1,200. Kalau kita tangguh-tangguh, mungkinlah kena bayar sampai 1,500 ke sebulan. Jadi makin tinggi lah. Dan tempoh untuk kita nak buat pinjaman tu makin pendek. Dan banyak lagi kesan-kesan lain lah. Harga rumah pun naik dan sebagainya. Itu sahajalah live saya pada kali ini. Yang baru masuk, terima kasih. Yang stay bersama saya sehingga akhir live, terima kasih. Boleh tonton balik live di peringkat awal. Ada poin-poin yang penting untuk anda tahu. Yang nak tahu lebih lanjut, boleh tekan link. Boleh kontak saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.